بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan tengok masih lagi dalam bab kitab Babul Fadl Qiraatul Quran. Bab nak ceritakan kelebihan membaca Al-Quran. Sebelum tu kita dah baca iaitu sampai hadis yang keempat. Tak salah saya sampai hadis keempat. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan tengok hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang kelima. Iaitu hadis yang kelima, tuan-tuan. Wa an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjati rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul ladhi al-mu'minu alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamratin la rilaha wa la rila wa ta'muha khulwun wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali rayhana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hinzalati laysa laha rihun wa ta'muha murrun. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya tuan-tuan? Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujjati, iaitu perumpamaan. Jadi perumpamaan bagi orang yang beriman yang membaca Al-Quran seperti utrujjah. Apa yang dikatakan utrujjah? Di sini Imam Ibn Hajar Asqalani rahimullah menceritakan utrujah itu, dia kata buah yang sedap, warna kuning yang terang. Tetapi dalam lorah bahasa hadis dikatakan utrujah itu dikatakan perumpamaan as-simar, iaitu buah-buahan, manzuruha, yang pandangannya nampaknya cantik, jamil wa warihwa tayyibun, dan baunya atau wangi, kal burtukal wa tufa wa shimam, iaitu nak ceritakan al-turujah ni, nak ceritakan ada buah, sama ada buah limau ke apa, baunya wangi. Tuan-tuan beli buah kan, wangi, sedap baunya. Wangi, ada bau busuk? Tak ada, bau wangi. Bila kita belah tuan-tuan, manisnya. Itu ibaratkan macam utrujah. Jadi diperumpamakan seperti orang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah ni tuan-tuan. Maknanya dia dapat kebaikan dunia dan akhirat. Jadi nak nyatakan bahawa tuan-tuan, siapa yang baca Al-Quran, kita menghayati Al-Quran, kan, kita baca, kita lepas tu kita amalkan, itu yang kita nak. Dengan baunya wangi buah tu, kan, kita makan sedap. Ibarat kita baca Quran tu tuan, munafat untuk kita dan munafat untuk orang lain pula tuan-tuan. Apa yang kita baca tuan-tuan daripada ayat Quran tu, benda-benda yang baik, kita sampai kepada orang lain. Tu dia. Benda yang tak baik, kan, contoh janganlah berzina, jangan pernah, Quran semua ada, kita sampai kepada orang. Benda munafat pada diri kita dan munafat pada orang lain. Itu diumpamakan sebagai utrujah. Al-utrujjati, utrujrati. Seperti ada yang kata jeruk, ada. Jadi banyak pandangan, pandangan. Ada utrujah. Rihwa tayyib, baunya yang baik, wa ta'muha tayyib, dan rasanya yang baik, iaitu manis. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil tamrati, di perumpamaan orang yang mukmin Islam, kan, alladzi, yang beriman yang tidak membaca Al-Quran. Jadi mana ada dua, mukmin yang membaca Quran, yang gemar membaca Quran, lagi satu yang tidak gemar membaca Al-Quran. La yaqra'ul Quran kamathalil tamrati, diumpamakan seperti buah tamar, iaitu buah korma tuan-tuan. Maknanya apa tuan-tuan? La riha laha, buah korma ni tak ada baunya, dia bau korma je itu, wangi tak ada bau, kan, tetapi rasanya wa ta'muha khulwun, rasanya manis.
rasanya manis. Maksudnya orang tu baca Quran juga tuan-tuan, kan? Tapi dia baca je kan. Dia tak nak amalkan, dia tak nak apa, tapi dia baca. Dia baca sekali. Sekurang-kurangnya dia dapat khulud, manis rasanya. Sekurang dia dah dapat. Tapi orang tadi dia baca Quran, kan? Lepas tu dia tengok tafsir, dia tengok makna dia, lepas tu dia amalkan, lepas tu dia sampai orang lain. Tu dulu dapat, kan? Bau yang wangi, rasa yang sedap. Tapi orang dia baca Quran, tapi dia baca je, baca tapi tak amalkan. Main contohlah, main loteri, benda tu kan haram, tentu haram, tapi dia main juga, tapi dia baca Quran juga, kan? Itu dia ibaratkan sebenarnya buah tamar, bau tak ada, tapi rasa manis, manis. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanati. Diumpamakan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti ar-raihanah. Raihanah, kata Ibn Hajar Asqalani, mengatakan racun tetapi baunya harum. Itu bagi pendapat Ibn Hajar Asqalani, dia kata ar-raihah. Ada yang kata sebagai bunga, tumbuhan. Bunga, tapi bunga tu bunga yang itulah boleh mengeluarkan yang tak elok, kan? Tu dia. Raihuha tayyibun, baunya yang baik, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Itu bagi orang yang munafik yang membaca Al-Quran. Bila dia kata munafik, tuan-tuan, yang pertama sekali dia ngaku Islam tapi dia tentang, munafik, kan? Ada lain. Tu dia. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalati. Umpama orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, yang tidak membaca, seperti apa? Hanzalati. Kalau hanzalati, kalau tengok maknanya, dia jenis labu yang pahit. Orang kata pria, termasuk kata labu pria, kan? Pahit, baunya macam tu pahit, rasanya lagi pahit. Maksudnya tak guna. Tak guna. Tu dia, tak guna. Tu orang munafik. Jadi tuan-tuan, nak ceritakan dalam bab ni, nak ceritakan tentang bagaimana Nabi memberi perumpamaan kepada tahap-tahap apa orang membaca Al-Quran ni. Kan? Ada yang membaca, dia baca dia tapi tak mana-mana, ada juga pahala dia, tuan-tuan, kan? Jadi daripada langsung tak baca, lagi susah. Jadi Quran ni, tuan-tuan, pada zaman sekarang ni, kan, dengan fenomena yang banjir apa, hendaklah kita membanyak baca Al-Quran, tuan-tuan. Lepas tu kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, mudah-mudahan ancaman ni dikurangkan. Kan? Dah baca Quran, lepas tu doa. Baca doa. Jangan tempat kita tak banjir, kita tak baca, tak doa, tuan-tuan. Bukan tempat aku, kata dia. Tempat aku tak kena banjir, tinggi, kan? Sombong, kan? Tak nak doa. Kalau tak dapat tolong pun doa tu saja, tuan-tuan, kan? Supaya dia yang kena masa banjir ni diberikan kesihatan, tentu, kan? Diberikan ketenangan dan diberikan kesabaran untuk menghadapi ujian yang Allah Ta'ala beri. Doa. Dan kata mantap, kan? Contoh tempat tu tinggi, kan? Jangan contoh kalau kata Allah Ta'ala kun fayakun, nak jadi banjir, tuan-tuan. Macam kisah Nabi atau Nabi Nuh, kan? Lari ke gunung tinggi, kan? Ingat selamat. Bila dibanjirkan sampai gunung tu habis semua mati, kan? Dia ingat selamat. Tak nak naik kapal, kan? Contoh nak pergi tu, nak naik gunung tinggi, tak apa, tak nak tu. Jadi semua mati, kan? Mati. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, letakkan dalam bab kelebihan membaca Al-Quran, tuan-tuan. Penting, kena baca Al-Quran sebagai umat Islam. Kalau bagi mazhab Ahmad, tuan-tuan, wajib baca Al-Quran. Tak baca berdosa. Tak tahu baca, belajar. Tu dia. Belajar sikit. Itu yang dituntut. Dan hadis yang keenam, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharina, rawa Muslim.
Daripada Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabdanya tuan-tuan? Innallaha yarfa'u, sesungguhnya Allah Taala mengangkat darajat bagi siapa? Bihadzal kitab, dengan Quran ini. Kitab tu Quran, dengan Quran ini, aqwaman, sesuatu kaum, wa yada'u bi akhirin, dan menghina dengan sesuatu kaum dengan Al-Quran ni. Apa maksud itu tuan-tuan? Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat darajat bagi orang yang membaca Al-Quran. Bermakna tuan-tuan, apabila kita membaca Al-Quran, itu yang nak dinyatakan sebagai orang yang menghayati Al-Quran, mengikut panduan Al-Quran. Apa yang disuruh buat baik, kita buat, kan? Disuruh buat baik, yang dilarang, itu yang dikatakan Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang itu, sama ada di dunia dan di akhirat tuan-tuan. Dia baca Quran, baca kan, buat benda baik, dia tahu kan maknanya, dia buat. Apa hukum kata dalam Quran tu halal, kita ikut halal. Apa yang dia kata haram, itu ikut haram. Bukan dia kata halal, dia tukar jadi haram. Dia tukar balik. Itu tak boleh. Itu dijadikan termasuk dalam hina dalam Al-Quran. Bagi orang itu, tuan-tuan, akan diangkat derajat. Allah angkat derajat. Dia baca Quran dan dia menghayati Al-Quran, dia mengikut hukum akam Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Allah SWT, dia buat. Yang disuruh larang, tak buat. Itu dia, diangkat darajat, sama ada di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Wa yada'u bihil akharin, dan menghina dengan Al-Quran juga. Maksudnya dia takabur. Allah, hukum Quran ni tak sesuai boleh di dunia kan tuan-tuan. Tak boleh kan. Sombong, tidak mau mengamalkan. Kisah-kisah Al-Quran semua dia ragu. Ya ke ni? Kisah-kisah Al-Quran semua dia ragu. Ini Al-Quran menghina dia tuan-tuan, di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab, iaitu bab kelebihan membaca Al-Quran. Itu kelebihan membaca Quran. Kita baca Quran tuan-tuan, kan, kalau kita faham lagi maknanya, kita tahu lagi dia angkat derajat. Tak faham pun baca je, alhamdulillah, sekurang-kurangnya baca kan, dapat pahala tuan-tuan. Kan, dapat apa? Dia angkat juga dah darajat orang yang membaca Al-Quran, yang selalu mengamal ataupun membaca Al-Quran. Itu yang kita nak tuan-tuan, kan, kena amal, kena selalu membaca Al-Quran. Kalau tuan-tuan ada waktu baca Quran, lagi bagus. Time ni memang kena baca Quran. Dah ada jadual sendiri kan. Kita boleh membaca Quran, kita prinsip pada diri kita, kita membaca Quran. Tarikh ni. Ataupun kita buat ikut keadaan kita tuan-tuan. Setengah orang kata, dia baca Quran, lepas tu lepas solat dia baca Quran. Lepas solat baca, ikut masing-masing. Kan, ikut kemampuan masing-masing untuk baca. Jangan langsung tak baca. Jangan langsung tak baca. Begitu juga hadis yang ketujuh. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi isnatayn. Rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allah malan fa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la hasada, tidak boleh merasa iri hati ataupun hasad, iri hati. Maksud iri hati di sini bagi Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahawa dikatakan al-ghibtah. Al-ghibtah iaitu keinginan untuk mempunyai nikmat seperti orang lain. Tapi rasa mau nikmat tu ditarik dia. Dia macam dengki kan. Tu dia. Jadi kata Nabi, la hasada illa fi isnataini, tidak ada iri hati kecuali dua perkara. Secara umumnya iri hati, hasad, dengki tuan-tuan semua haram, hukum tak boleh. Dengan haram pangkat dia ke, iri hati dengan kaya dia ke, iri hati dengan tu tak boleh secara umum. Kan?
Bagus dia kaya oleh orang Islam tuan-tuan. Apa nak iri hati? Apa nak hasad? Apatah lagi nak menjatuhkan. Nak ada perniagaan kan? No. Islam pun bergaduh dulu. Syarikat gaduh dulu. Syarikat sini pun tak gaduh tuan-tuan. Syarikat sini dia bersatu tuan-tuan. Ni kongkong ni. Tapi kalau kita tuan-tuan orang Melayu bila niaga ke ataupun perniagaan berniaga ke apa, tu gaduh, dengki. Kenapa aku ni tak laku? Dia laku. Mula dia hantar santau, dia hantar semua tu kan perniagaan. Tu. Jadi kena tu. Jadi tidak boleh iri hati kan. Bahkan kita doakan bagi orang macam itu tuan-tuan. Mudah-mudahan orang macam orang kaya ni dia boleh menolong orang yang susah seperti bantu banjir ke apa. Doakan. Tu yang kita nak. Bukan kita iri hati. Dia kaya tak. Kan. Lepas tu jealous. Dia dapat pangkat tinggi ke apa ke. Ya aku ni macam tu. Tak. Itu rezeki dia. Kita tak boleh nak hukum dia. Tak boleh. Itu rezeki dia kan. Allah Ta'ala bagi. Itu dia. Sebab tu tak ada iri hati kecuali dua perkara. Apa yang pertama, rajulun atahu Allahul Quran fa huwa yaqumu bi ana al-laili wa ana an-nahar. Kata Nabi apa? Seorang lelaki dianugerahkan kepadanya oleh Allah SWT, fa huwa yaqumu, dan dia mengamalkannya. Maksudnya dia reti membaca Al-Quran kan, dengan tajwid dia dah belajar, dia mahir, tahu membaca Al-Quran. Lepas tu dia mengamalkan pula tuan-tuan. Bukan tahu baca tapi tak mengamalkan. Maksudnya tak baca Quran, sebulan tak baca. Jadi baca Quran dia amalkan ana al-laili wan nas, pada waktu malam dan pada waktu siang. Allah tuan-tuan tengok, baca Al-Quran tuan-tuan. Tak dapat pun satu hari sekali pun jadilah kan, tak dapat waktu siang malam sebab mungkin sibuk. Kita lah yang sibuk kan, dapat baca sikit pun jadilah. Sekurang-kurangnya kita baca. Nanti kita akan jumpa hadis nak ceritakan bahawa siapa yang tak baca Quran ni macam mana keadaan dia. Tu nanti kita akan baca jumpa hadis baca Quran. Itu seorang dia kan, dia reti baca Quran, dia amalkan. Dia amalkan. Lepas tu dia ajar orang lain pula tuan-tuan Quran, ngajar ngaji pada orang lain. Kan? Itu baru boleh iri hati. Kan? Itu baru boleh. Yang kedua, warajulun ata'ullah malan, seorang lelaki dianugerahkan oleh Allah padanya harta. Allah Ta'ala bagi dia rezeki harta yang banyak, ataupun orang kaya, ada kehidupan, ada semua dia kan. Fahuwa yunfikuhu, dan dia infak hartanya tuan-tuan. Maksud infak ni maksud dia sedekah, tolong anak yatim, sedekah pada anak yatim, bantu orang banjir, bagi apa yang dia nak kita bantu semua kan. Kurangkan dia punya kesesaran kan, kurangkan beras ke apa, berlejek ke apa, banyak bantu. Bantu. Fahuwa yunfikuhu, dan dia menginfakkannya, iaitu dia menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Ingat, jalan Allah maksudnya infak ikhlas, kita nak tolong kerana Allah, bukan kerana nak nama. Kerana nak nama tuan-tuan, habis pahala hilang. Itu dia. Jadi infak ikhlas kerana tolong, nak bantu ni, memang ikhlas, bagi bantu kan, bantu bagi. Kita ikhlas, hantar satu lori kan, orang kaya biasa kan, hantar satu lori bagi. Infak. Infak. Ana al-laili wa ana an-nahar, iaitu dia infak tak kira sama ada malam ataupun siang ataupun tak kira masa tuan-tuan. Tak kira masa. Ini yang Nabi kata boleh kita iri hati kepada dua keadaan ni tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi dia tahu baca Quran, dan Allah Ta'ala bagi seorang lagi tu hati perkaya, itu kita beri iri hati. Kenapa orang kaya tu boleh sedekah, aku tak boleh sedekah? Iri hati macam itu ni anak tu. Kenapa orang tu boleh mengajak seorang tu membaca Quran ataupun budak-budak sehingga jadi pandai? Kita ni tak boleh. Kenapa? Kita tahu baca Quran tapi kita tak nak ngajar. Anak kita pun tak nak ngajar. Itu dia. Tuan-tuan kena ingat, apabila kita ngajar tuan-tuan, anak kita kecil tu daripada alif bata sampai Al-Quran tuan-tuan,
Kalau dia amal tuan-tuan, dia baca. Kalau kita meninggal tuan-tuan, saham tu dia baca amalan, memang kita dapat tuan-tuan. Anak kita tu pula ajar pada anaknya pula Quran. Anak yang tu pula kan, amalkan, kita dapat juga tuan-tuan walaupun meninggal. Sampai datuk cucu-cucu kita dah meninggal banyak. Oh, pahala tuan-tuan, saham tu ada. Saham tu ada. Tak akan berputusan, putus selagi dia amalkan. Sebab tu beruntunglah. Sebab tu orang yang mengajar Al-Quran banyak dia punya keistimewaan dia. Orang yang mengajar Al-Quran tuan-tuan. Mengajar Al-Quran. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam babul fadl qiraatul Quran, bab nak menceritakan kelebihan membaca Al-Quran. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia ambil ni seorang lelaki dianugerahkan reti membaca Al-Quran. Tu dia wajhu dilalanya dalam hadis ni. Sebab tu dinatakan sini bahawa kalau iri hati ni tuan, hati ni kita iri hati pada seseorang kan, kesan buruknya di antara itu merosakkan ibadat dan menghabiskan pahala. Habis tuan-tuan. Janganlah iri hati. Kalau kita benci macam mana orang tu, kalau dia tetap betul, dia tempat disalurkan yang tempat baik ke, tu kita jangan tu. Dia kaya ke apa, kita jangan iri hati. Kita doakan dia. Mudah-mudahan doakan orang ni boleh membantu orang yang susah. Kita tak ada kemampuan, contoh kan, kita miskin, contoh tak kemampuan, sekurang-kurangnya bantu kita daripada segi tenaga boleh kan, bantu tenaga bersihkan rumah ke apa tu, tu boleh kan. Tapi kita doa, jangan iri hati, jangan iri hati. Sebab itu ada rezeki kan, ya Allah tetapkan. Tu merosakkan ibadat dan tak diterima doanya hati itu. Bila hati iri hati tuan-tuan, hati sakit tuan-tuan, iri hati, kenapa dia kan sakit hati, hasad. Perkataan hasad tu, ya Allah tuan-tuan, nak kena jaga tu. Tak tidur malam jadi. Sebab iri hati apa kan, tidur malam kan ni orang tidur lah. Buat apa nak sakit hati ke, nak iri hati ke apa, tak payah. Buang sifat tu jauh-jauh. Buang sifat tu jauh-jauh. Yang kedua, boleh merosakkan satu rahmi di antara satu sama lain disebabkan iri hati ataupun hasad dia merosakkan satu rahmi kan. Dia tak suka, bukan rosakkan, bahkan boleh menyebabkan dia mendatangkan fitnah yang lain sebab dia tak suka. Dia sebab dia tak suka. Tu kena jauh. Yang ketiga, Allah akan menarik rezekinya. Kalau Allah nak tuan-tuan, tarik rezekinya. Tahu kan, tarik rezeki. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab, iaitu bab kelebihan membaca Al-Quran tuan-tuan. Kelebihan membaca Al-Quran. Jadi kena baca Quran tuan-tuan. Sebab di antara salah satu, bila baca Quran tiap-tiap hari tuan-tuan, tiap-tiap hari, maka dia membersihkan hati kita ni tuan-tuan. Tenteram hati kita baca Quran ni. Tu dia, boleh membersihkan hati. Seterusnya tuan-tuan, iaitu hadis yang ke-8. Wa 'anil Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhuma qala kana rajulun yaqra'u suratul kahfi wa indahu farasun marbutun bisyatanaini fataghashshathu sahabatun faja'alat tadnun wa ja'ala farasu yanfiru minha falamma asbaha ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhakara lahu dhalik faqala tilka sakinatu tanazzala al-Quran muttafaqun alaih. Daripada Al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhuma telah berkata, kana rajulun yaqra'u suratal kahfi, ada seorang lelaki membaca suratul kahfi. Membaca surah kahfi. Kalau tuan-tuan tahu kan, surah kahfi ni elok baca pada hari Jumaat. Hari Jumaat, dan banyak kelebihannya surah kahfi ni. Di antaranya tuan-tuan, terpelihara dari fitnah Dajjal.
Kita baca surah Kahfi. Kalau tak sempat pun baca 10 ayat yang terawal ataupun 10 ayat terakhir. Kalau tak sempat sangat lah kan, untuk kerja banyak sangat kan. Tapi elok baca satu surah Kahfi. Peruntukkan baca tiap-tiap hari Jumaat. Jadikan satu amalan tuan-tuan, kalau boleh. Jadikan satu amalan surah Kahfi ni hari Jumaat kan. Contoh ataupun apa esok Jumaat kan, apa pukul 1 ke 2 boleh bangun, okey, apa ni baca pun tak apa. Jadi penting hari Jumaat tu. Disunatkan hari Jumaat dah baca sore. Terpelihara daripada fitnah Dajjal. Sebab ada hadis yang menceritakan siapa yang menghafal ataupun memelihara 10 ayat surah Kahfi yang terawal tu, maka dipelihara daripada fitnah Dajjal. Riwayat lain pula ada yang menyatakan bahawa sesiapa yang membaca atau menghafal akhir 10 surah Kahfi tu, maka dipelihara daripada fitnah Dajjal. Sebab apa? Sebab Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa ayat yang 10 pertama tu dikatakan dia menceritakan cerita keajaiban dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila baca tu dia tuan-tuan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, Dajjal tipu kita dah tak boleh lah. Maka kita amalkan 10 ni. Ataupun kita baca habis surah Kahfi, lagi bagus. Memang panjang tuan-tuan, penat kan, ngantuk juga kita baca kata tidur kan. Tapi kalau dah jadi satu amalan tuan-tuan, senang tuan-tuan. Mula-mula kalau tak pernah baca, baru nak baca memang banyak ujian. Mengantuk ke apa, susah. Lepas tu panjang pula tuan-tuan lah surah Kahfi, ya Allah. Tapi kalau bila diamalkan tiap-tiap Jumaat baca tuan-tuan, confirm saya jamin tuan-tuan, sebulan 2 bulan dah tak tu dah. Tuan-tuan baca dah lancar dah tuan-tuan. Tu saya jamin. Baca pun sedap je laju. Kan? Kalau baru nak baca memang payah. Allah, itu ujian. Malas nak baca. Surah Kahfi panjang sangat, malas baca. Allah, lepas tu ayat-ayat dia payah-payah kan. Allah, nak baca belok-belok kan tentu. Sabar. Baca pelan-pelan, amalkan. Baca Jumaat baca. Jumaat baca kan. Jumaat baca, amalkan tuan-tuan. Insya-Allah sebulan 2 bulan tuan-tuan akan biasa. Amalkan. Baca surah Kahfi. Kan? Nak cerita yang mentua saya lah. Kalau tengok dia baca sebalik kampung tu kan, balik kampung tu banjir sebalik banting, air tak lepas. Allah, macam mana ni? Apa saya nak balik nak balik Selamat ni, sebab ada kucing tu. Mati kalau kucing tu kata nak makan kan. Kena balik juga. Tengok air dekat dengkel. Dekat dengkel kan dah naik air kan. Macam mana ni? Tawakal lah cakap kan. Tawakal lah. Ya Allah, lalu je naik kita pesona tengah tinggi kan, tayar tu air tawakal. Alhamdulillah lepas. Selamat kan. Sebab apa? Kita kesian kucing kita tu, niat baik lah. Kalau tidak saya dah balik tu rumah tu dah. Tapi saya takut mati kucing Allah. Sebab saya pergi pagi balik petang kan, nak nak tolong mak saya yang dekat banting membentuk tu, nak basuh apa kan tu. Dia naik banjir rumah tu, dia ada orang kesian. Jadi balik tengok. Balik tengok. Tu dia. Tawakal dia, tawakal pergi dia dekat kan. Tu dia. Alhamdulillah lepas, selamat. Kalau tidak sangkut. Tu dia. Tu yang pertama, terpelihara daripada fitnah Dajjal. Yang kedua, diampun dosa sehingga hari Jumaat yang akan datang. Kita baca sampai Jumaat tu diampunkan dosa oleh Allah SWT. Itu kelebihan membaca surah Kahfi tuan-tuan. Diampunkan dosa. Yang ketiga pula, sumber ketenangan. Sumber ketenangan ni hadisnya ni tuan-tuan. Sumber ketenangan kita baca Quran. Nanti kita baca kejap lagi. Itu sumber ketenangan. Sebab tu dia kata, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahawa sesiapa yang membaca surah Kahfi, Allah akan menyinarinya dengan cahaya di antara Jumaat dengan Jumaat. Disinari oleh cahaya. Dalam riwayat lain saya tak silap, akan disinari cahaya pada dirinya sehingga ke Kaabah, tak silap saya hadis tu. Menyinari dirinya sehingga ke Kaabah sesiapa membaca surah Al-Kahfi. Banyak kelebihan dia. Yang keempat, dapat rahmat Allah.
Maksudnya 70,000 malaikat tuan-tuan akan doakan kita bagi sesiapa yang membaca surah Kahfi. 70,000 malaikat tuan-tuan doakan kita. Bayang tuan-tuan, tak nak kan? Itu dia. Jadi dalam hadis ni, kana rajulun yaqra'ul suratul Kahfi, ada seorang lelaki yang membaca suratul Kahfi. Yang dikatakan dalam apa ni, atau Imam Ibn Katsir dan Tafsir Ibn Katsir mengatakan siapa rajul ni, dia kata Usaid bin Hudahir nama dia yang membaca surah ni. Wa indahu farasun marbutun bi syatanaini. Di sisinya dia ada seekor kuda yang diikat dengan 2 tali. Diikat dengan 2 tali, ada kuda. Fatarashadhu sahabatun faja'alat tadmun. Apabila dia baca surah Kahfi tuan-tuan, masa tu kuda dia kat luar nak kena ikat, tiba-tiba datang awan tuan. Datang awan, dia pergi dekat lelaki yang membaca surah Kahfi tu. Dia menaungi. Datang awan tuan-tuan. Tadmun, makin dekat dia baca, makin dekat. Dia baca makin dekat awan tu. Wa ja'ala farasahu yanfiru minha, sehingga menyebabkan kuda yang ikat tu takut, lari, terputus tadi tuan-tuan. Nampak awan kan? Kuda takut. Kuda takut sehingga putus dan lari. Yanfiru minha. Falamma asbaha atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara lahu. Dan manakala pada waktu pagi tuan-tuan, dia pergi jumpa dengan Rasulullah lagi ni. Dia pergi jumpa Rasulullah dan ceritakan apa yang telah berlaku ketika itu. Fa dzakara lahu dzalika. Faqala, apa kata Nabi? Kata Nabi, tilka sakinatu tanazzalat al-Quran. Itulah ketenangan yang turun dalam Al-Quran. Baru orang lelaki tu baca tuan-tuan, baca surah Kahfi sampai menghayati, sampai ke hati. Bila sampai azab syadid, dia hayati, pedihnya azab. Sampai gitu, kan? Dia sampai ayat gembira, maksudnya suka ayat gembira, nak ceritakan dia memahami, membaca tu tuan-tuan. Maksudnya menghayati Al-Quran tu, sehingga sampai hati. Itu yang dapat ketenangan tuan-tuan dalam hati. Siapa risau kan, Allah ambil wuduk, baca Quran, insya-Allah. Baca Quran, baca Al-Quran. Itu ketenangan yang turun. Ketenangannya turun. Dalam riwayat lain, Imam Bukhari mengatakan, dia kata apa? Qalatil malaika dannat li sautika walau qara'tu la asbahat nadhara an-nas ilaiha la tatawara minhu. Dalam riwayat lain, Imam Bukhari mengatakan bahawa dia kata itu malaikat turun. Dia nak dengar suara yang membaca apa yang surah Kahfi ni. Malaikat turun. Sekiranya kau baca lagi, kata Nabi, kamu teruskan baca, bermakna orang akan nampak malaikat tu terang menerang. Sekiranya kau baca lagi, sambung baca surah Kahfi. Sambung baca surah Kahfi, maka akan orang ramai akan dapat melihat malaikat tu dengan terang. Maksudnya nampak malaikat, ibarat macam itulah orang akan nampak. Sebab tu orang tu baca terputus, terberhenti baca surah Kahfi. Kalau dia teruskan lagi, orang akan nampak malaikat tu turun. Dari Bukhari dan riwayat lain pula. Tu dia. Tilka sakinatu tanazzal al-Quran, maka itu dikatakan ketenangan bagi sesiapa yang membaca Al-Quran. Ketenangan. Jadi bermakna tuan-tuan, bermakna dalam hadis ni nak ceritakan tentang kelebihan surah Kahfi dan juga kelebihan membaca Al-Quran tuan-tuan. Contoh surah Kahfi ni memang hari Jumaat disunatkan baca, digalakkan. Memang semua hadis yang ceritakan tentang hari Jumaat, baca surah Kahfi hari Jumaat ni. Maksudnya amalkan. Amalkan hari itu Jumaat. Kan? Nak baca Yasin tak apa kan? Tapi ini khusus untuk surah Kahfi ni. Kan? Surah Kahfi lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi surah Kahfi.
Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, dia letakkan tentang kelebihan membaca Al-Quran. Dalam ulama mengatakan sesiapa yang orang suka baca Quran ni tuan-tuan, malaikat akan rapat dengan kita tuan-tuan, datang. Ingat kan, kita dilindungi malaikat ni, orang yang selalu membaca Al-Quran. Jangan baca kadang-kadang, sebulan sekali. Tak ada lah. Yang dekat syaitan iblis dia datang tu. Kan dia nak goda kan. Tu dia. Jangan baca Quran, jangan baca Quran. Tu iblis, syaitan. Jangan baca Quran lah. Tengok TV, tengok cerita lawak-lawak kan. Itu. Jadi kena jaga. Syaitan ni tuan, dia punya jarum halus tuan-tuan. Kita cepat tergoda. Yelah. Lepas tu kawan kita belajar, tak payah nanti baca Quran kan, tengok wayang dulu, jom tengok wayang. Ya tak juga, nanti baca balik dah penat tu tidur. Kan tu dia. Sebab tu saya syukur, kerana contoh kita baca surah Kahfi kan, ini kan, dia punya kebaikan apa tuan-tuan, memang contoh surah Mulk kan, kita baca, memang surah Mulk disunatkan kita baca sebelum tu, sebelum tidur. Itu kebaikan. Tapi kebaikan kita adakan program ni, surah Mulk ni kan, untuk apa? Kalau kita dah baca, takut tak buat, kita balik rumah baca ke tak? Banyak dugaan. Okey, balik rumah nak baca, tengok cerita Korea pula, sedap cerita Korea. Cerita yang dia minat, berpisut-pisut kata dia, contoh. Nanti dulu lah baca kan surah Mulk. Dah tengok dah baca, dah penat dah, alah ngantuk nak tidur, tak sempat nak baca surah Mulk kan. Tapi kalau istiqamah, kalau dia betul baca surah Mulk kan sebelum tidur, dia boleh buat. Contoh, aku tak nak baca kat sini, kau balik rumah nak buat, memang dia buat, itu tak apa. Tapi kalau tak kuat tuan-tuan, baik-baik baca sini. Macam surah sunat juga tuan, sunat ba'diyah kan, ba'diyah dan kabliyah, disunat buat di rumah sebenarnya kan. Tetapi kalau kita balik tuan-tuan rumah, agak-agak buat, terkentut, kentut. Allah malai lagi wudu, nak musim hujan, musim banjir, sejuk je, tak ada. Dah terlepas dah kepala. Elok-elok kita boleh buat sini terus lagi senang. Selamat dah. Kan? Selamat buat sunat sini kan. Tu kan. Tu dia. Tu nak ceritakan istiqamah kita macam mana. Kalau kita mampu tuan-tuan, kita boleh buat, alhamdulillah kita buat. Baca surah Mulk kat rumah, baca surah atau Kahfi contoh kan. Kalau dapat buat. Kan? Tu alhamdulillah. Kalau tengok gaya iman tak kuat, baik baca sini, senang gitu kan. Sekurang-kurangnya kita baca juga kan, sekurang-kurangnya kita baca. Jadikan satu amalan tuan. Jadi surah Kahfi, sebab tu surah Mulk pula jadikan satu amalan. Tiap-tiap hari baca. Tiap-tiap hari baca. Contoh kalau budak asrama tuan-tuan, budak asrama tiap-tiap hari baca tuan-tuan, sampai dah ngapal tuan-tuan. Boleh ngapal surah Al-Mulk. Memang tiap-tiap hari buat program, sebelum tidur kena baca surah Mulk tiap-tiap hari. Katakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tak ngapal lagi ni. Tu ngapal kepala tuan-tuan. Tu dia. Sekurang-kurangnya kalau dia dengar baca je, masa something wrong, salah ni baca. Sebab dia selalu baca surah Al-Mulk. Jadikan satu amalan juga tuan-tuan. Baca. Jadikan satu amalan juga. Rasa setakat tu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham daripada hadis yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, terutamanya dalam bab kelebihan membaca Al-Quran tuan-tuan. Jadi bacalah Quran tuan-tuan, tak kira waktu yang ada ada ruang tu kita baca. Cari ruang tu. Jangan kita tak nak cari. Kalau tak nak cari, itu yang kita malas tu. Cari istiqamah pada diri kita untuk membaca Al-Quran, walaupun satu muka surat pun jadilah sebagai satu nur atau percaya untuk kita tuan-tuan. Tu dia, nur ataupun percaya. Rasa setakat tu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham. Apa yang baik kita amalkan tuan-tuan, yang tak baik kita buang jauh-jauh. Mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.